A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa walah. Insyaallah pada pagi ini kita bersiaran dalam kitab rujukan iaitu kitab Zainul Talib berhubung tentang semat solat, sambungan yang telah lalu. Ya, semat solat. Solat yang special, yang kita sempurna semat. Baik. Yang terlalu kita menyatakan tentang rukun solat yang pasti kita lakukan mengikut aturan yang semestinya kita lakukan. Ya, setelah kita habis tentang rukun solat, hari ini kita ada soal jawab. Seterusnya soal jawab tentang pertamanya rukun qalbi dan rukun qauli dan rukun fi'li. Baik. Apa dia niat? Niat ialah gerak hati sendiri untuk melakukan sesuatu bersama dengan perbuatannya. Innamal a'malu binniyat. Ya, kita lakukan, niat ada tapi buat, ya. Perbuatan itu bukan dilakukan secara terpaksa. Maknanya kita nak sembahyang pun kesukaan, redha hati kita nak menunaikan ibadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tempat niat? Tempatnya adalah di qalbi, hati. Hati. Bi qulubihim. Hati ni boleh kadang-kadang jadi rosak. Ya, sakit. Hati ni kadang-kadang jadi baik. Ya. Apa dia boleh jadi baik? Allah nyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya tak? Tu. Orang-orang yang beriman hatinya tenang. Orang beriman hatinya bersih kerana sentiasa ingat pada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati ni kadang-kadang dia rosak kerana mengikut hawa nafsu. Apa yang nyata? Allah menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Tengok. Hatinya sakit bertambah sakit, hitam bertambah hitam. Kerana sakit. Tunggulah azab Allah Taala. Hati kita kena jagalah. Sabit qalbi. Qalbi hati. Ya. Orang je ni. Jadi PKP ni kena hati kena tenang, jaga dengan selalu ibadah, hadapkan diri pada Allah. Buat malam 2 rakaat, sembahyang apa sunat aja. Maka semuanya kita hadapkan kepada Allah Taala. Apa hukum menyebutnya dengan lidah? Hukumnya sunat supaya lidah dapat menolong hati. Usolli, lidah tu lapas supaya menolong hati. Sembahyang kita ya usukkan lidah. Bila niat ini dilakukan, niat wajib disertakan iaitu muqaranah. Ketika takbiratul ihram. Allah, itu takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah tu dah lekat dah. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menjadi imam. Ni. Sebab itu niat itu ada 3 kan hari tu. Dalam rukun tu. Ada ta'yin, ada ta'arud, ada ya, qasad. Tu ingat tu? Ingat tak? Ingat. Ya. Sebab itu ada 3. Apa dia makan qasad, ta'arud, ta'yin, itu kerja hati. Baik. Berapa perkara wajib dalam niat sembahyang fardu? Ni dia nyatakan. Wajib padanya ada 3. Pertama qasad, kedua ta'arud, ketiga ta'yin. Apa yang dimaksudkan qasad? Qasad adalah gerak hati sendiri untuk melakukan sesuatu dengan sengaja kerana Allah. Bukannya kerana dipaksa, bukan kerana terpaksa, bukan kerana kebetulan. Misalnya usolli saja aku sembahyang apa? Usolli tu. Itu nama qasad, menentukan sembahyang apa-apa. Apa yang dimaksudkan ta'arud? Ta'arud ialah menyebut akan fardu. Kalau fardu zuhur, fardu asar, sunat duha, sunat isra, itu namanya ta'arud. Boleh ingat? Qasad
Melekatkan apa dia sembahyang. Kemudian ta'arud menamakan sembahyang apa. Tu. Mesti ya. Untuk melakukan itu bukan dipaksa. Qasad ini bukan dipaksa. Tapi ta'arud menentukan sembahyang apa kehendaknya. Dia sendiri yang menentukan. Sengaja aku sembahyang fardu, sengaja aku sembahyang sunat, maka perkataan fardu itu ialah dengan ta'arud. Sunat itu dengan ta'arud. Sunat apa? Duha. Sunat apa? Tasbih. Sunat apa? Sunat sunat apa? Sunat duha. Sunat apa? Isra. Sunat apa? Sunat hajat. Tu. Yang sebut nama-nama itu dinamakan ta'arud. Okey, apa yang dimaksudkan ta'yin? Ta'yin menyebut akan sembahyang fardu itu seperti sembahyang apa? Subuh. Tadi kena faham ya. Kalau tadi pertama qasad. Qasad ini kerelaan hati dia nak lakukan. Kerelaan hati. Okey, faham. Yang kedua, ta'arud. Ta'arud menentukan sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, sembahyang apa. Ketiga, ta'yin. Kalau fardu apa? Zuhur. Fardu apa? Subuh. Fardu apa? Ni ada 5 sembahyang fardu. Sunat. Ni ada ta'yin. Sunat duha. Sunat apa? Sunat hajat. Sunat apa? Sunat tasbih. Sunat apa? Sunat banyak. Tapi kena nama khas dia. Itu nama ta'yin. Ya, boleh faham ya? Jadi 3 tu dalam rukun hati. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, kerelaan hati. Ya, ta'arud menentukan sembahyang. Sunat kah? Fardu kah? Ta'yin sebut. Kalau fardu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, tu fardu. Kalau sunat duha ke, sunat isra' ke, sunat apa? Tu. Boleh ya? Boleh insya-Allah. Kena macam itulah. Kena faham, ya. Iaitu menyebut akan sembahyang fardu seperti subuh atau zuhur atau asar atau seumpamanya, misalnya usolli fardu subhi. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Atau perkataan subuh itu. Itu dia bukan ta'yin lah subuh. So, solli aku fardu zuhri rakaatain 4 rakaatin. Ta'yinnya apa? Zuhur. Itu ya. Apa dia contoh lapas sembahyang fardu yang sempurna? Contohnya sembahyang subuh. Misalnya usolli fardu subhi rakaatain adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu yang sempurna lah. Sebenarnya ada qasadnya, ada ta'arudnya, ada ta'yinnya. Jadi saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ya, setakat itu perkongsian pagi ni. Nanti kita sambung akan datang lah. Jadi kita boleh tahu sikit. Kalau banyak-banyak pening kepala. Ya, jadi kita faham. Ya, quli qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.